الله كان توابا أستغفر الله إن 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 الله كان توابا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين
أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. صدق الله العظيم. Demikian juga kaum Nabi Lut telah mendustakan rasul-rasul yang diutus kepada mereka. Tak kala saudara mereka Nabi Lut berkata kepada mereka, hendaknya kamu mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya. Sesungguhnya aku ini rasul yang amanah yang diutus oleh Allah kepada kamu. Oleh itu takutilah kamu akan kemurkaan Allah dan taatlah kepadaku. Dan aku tidak meminta kepada kamu sebarang upah mengenai apa yang aku sampaikan dari Tuhanku. Balasanku hanyalah terserah kepada Allah Tuhan sekalian alam. Patutkah kamu melakukan hubungan jenis dengan lelaki dari kalangan manusia? Dan kamu tinggalkan apa yang diciptakan oleh Tuhan kamu untuk kamu melakukan hubungan yang halal dari badan isteri-isteri kamu? Kamu orang-orang yang bersalah. Bahkan kamu adalah kaum yang melampaui batas keinginan kebanyakan haiwan. Mereka menjawab, sesungguhnya jika engkau tidak berhenti wahai Lut daripada mencaci dan menyalahkan kami, nescaya engkau akan diusir keluar. Nabi Lut berkata, sesungguhnya aku dari orang-orang yang bencikan perbuatan kamu yang keji itu. Nabi Lut berdoa, wahai Tuhanku, selamatkanlah daku dan keluarga serta pengikut-pengikutku dari apa yang dilakukan oleh golongan yang jahat itu. Maka kami selamatkan dia dan keluarganya serta pengikut-pengikutnya semuanya, kecuali seorang perempuan tua tertinggal dalam golongan yang kena azab itu. Kemudian kami hancurkan yang lain yang menentang Nabi Lut, dan kami hujani mereka dengan hujan azab yang membinasakan. Maka amatlah buruknya hujan azab yang menimpa kaum yang telah diberi amaran. Sesungguhnya peristiwa yang demikian mengandungi satu tanda yang membuktikan kekuasaan Allah. Dan dalam pada itu kebanyakan mereka tidak juga mahu beriman. Dan sesungguhnya Tuhanmu wahai Muhammad ialah sahaja yang maha kuasa lagi maha mengasihani. Masih lagi kita berada dalam penafsiran surah Asy-Syu'ara. Surah yang ke-26 pada juzuk yang ke-19 bermula ayat 160 sehingga ayat 175. Ayat-ayat yang kita bacakan ini merupakan kisah yang ke-6 yang Allah ceritakan selepas kita menceritakan kisah kaum Samud, ini kisah Nabi Allah Saleh AS. Maka kali ini kisah kita atau kisah yang diceritakan oleh Allah dalam Quran ialah kisah Nabi Allah Lut AS yang berhadapan dengan kaumnya dan kejahatan kaumnya, sifat-sifat serta maksiat yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut yang di luar daripada kebiasaan manusia, bahkan lebih jijik daripada binatang dan haiwan. Maka Allah memulakan dengan firman-Nya, kazzabat qaum Lutinil mursalin. Kaum Nabi Lut telah mendustakan semua para rasul yang diutuskan. Sebagaimana kita sebut, mendustakan seorang nabi berarti mendustakan semua nabi. Kerana itu akidah kita umat Islam
Sebagaimana Allah Ta'ala ceritakan dalam Al-Quran, la nufarriqu baina ahadim min rusulih. Kita tak akan membeza-bezakan mana-mana rasul yang diutuskan. Berarti beriman semuanya, tanpa membeza-bezakannya. Bahkan kita tidak boleh membandingkan antara Nabi dan Rasul, melainkan perbandingan tadi hanya untuk tunjukkan kelebihan, bukan berniat untuk merendahkan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tufaddiluni ala Yunus ibni Matta. Jangan kamu lebihkan aku berbanding Yunus bin Matta alaihissalam. Maksud di sini, yang pertama ia memberi maksud tawaduk baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kerana biasa kalau orang banding, maka dia melihat yang kalau dalam perbandingan itu dengan pandangan hina. Umpama kita bandingkan dua kedai makan, mana satu sedap? Kita kata yang ni sedap, yang tu tak sedap. Kita mula ada nada menghina untuk mengangkat yang pertama. Demikian bila seorang bercakap tentang perbezaan para Nabi, Nabi mana paling mulia? Kita pun kata Nabi Muhammad SAW paling mulia. Kalau dalam hati kita dengan niat menghina Nabi lain, merendahkannya, maka ialah kufur. Dan itu Rasulullah SAW melarang kita. Tapi kalau kita menyebut perbandingan tadi dengan keadaan tidak menghilangkan kemuliaan, penghormatan kita kepada para Nabi alaihimussalatu wassalam, cuma nak beritahu bahawa Rasulullah itu lebih berdasarkan pada nas-nas yang Allah Ta'ala sebut dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ia dibenarkan. Jadi kita hati-hati bila sebut dalam bab perbandingan. Perbandingan jangan sampai kita merasa yang kalau dalam perbandingan itu dengan pandangan yang tak baik. Tapi kekal, semua Rasul, semua Nabi kita muliakan, kita hormati. Maka Allah Ta'ala menyebut, kaum Nabi Lut mendustakan semua Rasul-Rasul. Secara khusus, Rasul yang diutuskan pada mereka, itu Nabi Allah Lut AS. إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ. Ketika mana saudara mereka. Baik, kalau kita lihat, beza Nabi Allah Saleh, Nabi Allah Hud, Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam dengan Nabi Lut dari sudut mana? Nabi Lut ini dia bukanlah Nabi ataupun daripada bangsa kaum Nabi Lut. Bahkan Nabi Allah Lut alaihissalam merupakan anak saudara Ibrahim alaihissalam yang berasal daripada bumi Babil, yakni bumi Babylon, Iraq. Bila mana selesai kejahatan Namrud dengan membakar Nabi Allah Ibrahim, dan kemudian Allah perintahkan Nabi Ibrahim supaya keluar daripada bumi Babil. Dan ini juga adalah tindakan seterusnya yang dilakukan oleh Namrud menghalau keluar Nabi Ibrahim, yang berakhir dengan kemusnahan Nabi Allah Ibrahim, kemusnahan Namrud dan kaum. Manakala Nabi Allah Ibrahim dan juga Nabi Allah Lut yang merupakan anak saudaranya serta isterinya Sarah, mereka mula bergerak daripada bumi Babylon menuju ke Filistin. Dan ketika di Filistin mereka berpecah. Maka Nabi Lut mengambil jalannya sendiri. Maka Nabi Allah Ibrahim berserta Sarah daripada Filistin menuju ke Mesir. Sehingga berlaku satu kejadian yang masyhur yang menyebabkan Nabi Allah Ibrahim kembali ke bumi Filistin bersama dengan Sarah dan bersertanya isteri barunya itu Hajar. Yang kemudiannya Nabi Allah Ibrahim diperintahkan meninggalkan Hajar dan Ismail di bumi Mekah. Secara sinopsis ringkas. Nabi Lut AS, anak saudara Ibrahim, maka dia pergi ke satu tempat yang bernama Kota Sadum. Kota Sadum ialah kota yang berada di Jordan, yang terkenal sampai hari ini, yang padanya ada Laut Mati. Di situ ada 5 bandar utama yang di penempatan kaum Sadum, kaum Amurah dan lain-lain bandar, yang mereka mempunyai sifat dan perangai yang sama. Mereka ini kaya raya, menyembah berhala. Dalam masa yang sama mereka ada tabiat yang keji. Mereka suka melaga-lagakan anjing. Mereka bela anjing, didik anjing lalu laga-lagakan. Dipanggil tahrish. Dan demikian juga mereka melaga-lagakan ayam. Mereka ialah kaum pertama yang laga-lagakan ayam. Dan demikian juga mereka merompak dan mencuri. Dan cara mereka mencuri itu aneh. Dan mereka ini begitu
memusuhi orang luar. Seringkali orang luar yang masuk ke negeri mereka menjadi mangsa penipuan. Menjadi mangsa kejahatan mereka. Di samping mereka ada kejahatan-kejahatan banyak yang lain. Dan kejahatan selain daripada kufur yang merupakan kejahatan utama. Kalau mereka melakukan amal seks sejenis atau disebut sebagai liwat bagi lelaki dan sihak bagi perempuan. Atau disebut sebagai homoseksual dan lesbian dengan istilah hari ini. Atau yang cuba mereka komersialkan LGBTQ. Satu kelompok yang kononnya memperjuangkan persamaan. Bagaimana mereka terlibat dengan homoseksual dan lesbian? Ketika mana mereka sentiasa kerana perangai mereka ialah suka lepak. Di nadi-nadi mereka atau di kelab-kelab lepak mereka. Di situ ada berhala-berhala mereka yang mereka sembah. Maka datang syaitan menjelma lelaki yang paling cantik yang mereka. Bahkan kecantikannya melebihi wanita. Ya, kita kalau secara perbandingan bahawa lelaki itu memang lebih cantik daripada perempuan. Buktinya lelaki tak payah solat, perempuan kena solat. Lelaki tak solat pun lawa. Bayangkan kalau dia solat. Orang perempuan dia tak lawa sebab tu dia kena bersolat. Tacak sana, tacak sini. Kena tinta sana, tinta sini. Baru nampak lawa. Dan bukti bahawa lelaki itu lawa, lelaki boleh jadi perempuan. Tapi perempuan tak boleh jadi lelaki melainkan cacat. Lelaki ni kalau dia jadi perempuan, dia panggil lady boy. Dalam istilah bahasa pelacuran di Thailand. Lady boy. Dia lebih lawa daripada perempuan. Tapi kalau perempuan je lelaki panggil tomboy, dia jadi macam tombol pintu. Tak lawa. Tak sempurna. Itu realiti. Jadi perempuan tak boleh cemburu lah. Memang lelaki lawa. Supaya kita berbangga dengan suami-suami kita yang lawa. Jadi kembali pada kisah syaitan, dia datang jelma lelaki lawa. Dia tak datang jelma perempuan lawa. Lelaki lawa. Kerana kalau dia menjelma perempuan lawa, dia tak akan jadi tabiat yang buruk. Kerana setiap yang berzina akhirnya berakhir dengan perkahwinan. Kalau syaitan tadi berupa perempuan lawa untuk mendorong zina, zina-zina ni last sekali dia akan berkahwin. Tetapi dia menyupai lelaki untuk melakukan amalan homoseksual. Amalan homoseks. Supaya ini kerana bila lelaki ni dia bersama lelaki dia tak mungkin fikir kahwin, melainkan kahwin itu tak boleh diterima secara normalnya, secara fitrahnya. Mereka itu cuma satu istilah yang amat bodoh. Laki kahwin laki, istilah yang amat bodoh. Dan itu yang dikenalkan oleh syaitan membodohkan manusia. Sebab itu semua amalan yang syaitan dorongkan kita untuk jadikan kita orang bodoh. Sedangkan syariat diturunkan untuk menjadikan kita orang cerdik. Orang pandai, orang mulia, orang bermaruah, orang bijak tutur katanya, bersih pemikirannya, demikian juga perbuatan, menutup auratnya, menyembah Allah yang esa dengan segala kemuliaan seorang manusia yang disebut oleh Allah walaqad karramna bani Adam, sesungguhnya kami muliakan anak-anak Adam, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sesungguhnya kami jadikan manusia sebaik-baik ciptaan. Lalu dia pun serupa lelaki lawa. Lalu yang duk lepak tadi merasa terpegun dengan kecantikan. Maka syaitan ini mengajak lelaki-lelaki ini buat benda yang tidak senonoh, menaikkan syahwat mereka. Kerana kita tahu bahawa bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan an-nadhab sahmun min sihami syaitan atau min sihami iblis. Pandangan itu adalah salah satu pandangan syaitan. Di antara kebolehan syaitan menaikkan syahwat. Dia naikkan nafsu. Orang mati pucuk pun boleh naik. Itu kerja syaitan. Sebab itu kita tengok manusia bila melihat yang haram, tiba bersyahwat. Yang halal, tiba-tiba terdiam. Kerana syaitan gerakkan dia. Allahumma illa melainkan orang yang dilindungi oleh Allah daripada syaitan. Secara umumnya kita tengok, kita ni manusia, bila melihat yang haram, kita macam tertarik. Bersyahwat. Bila dah jadi halal, kuat syahwatnya. Lemah. Kenapa? Kerana ini antara kerja syaitan. Supaya kita sentiasa berta'awuz,
berlindung pada Allah daripada syaitan. Akhirnya mereka terpesona, mereka bernafsu, mereka bersyahwat. Dan mereka cuba sesama mereka pula. Dan setiap kali ada yang masuk, lalu mereka merogolnya. Lelaki-lelaki yang masuk. Mereka ni ada dua, pertama yang suka rela sesama mereka. Yang kedua yang mereka manipulate ataupun eksploitasi orang luar yang masuk. Manakala wanita-wanita mereka bila mana nampak mereka ditinggalkan, lalu mereka mencuba sebagaimana lelaki cuba. Sebab orang perempuan dia lebih mengikut lelaki, dia ikut lelaki dalam banyak keadaan. Kita kalau mandu kereta, orang kita tengok je cara tukar gear, lama-lama dia ikut cara kita. Kalau 18 juga dia bawa. Dia main ikut perangai kita. Maka bila perempuan ini melihat lelaki-lelaki tidak lagi pedulikan mereka, lalu mereka mencuba sesama mereka. Dia sebut sebagai sihar. Dalam bahasa Arab, yang dalam bahasa hari ini disebut sebagai lesbian. Disebut homoseks dan lesbian. Lalu benda itu mula berkembang. Dan Nabi Lut AS berada dalam kaum ini. Sedangkan Nabi Lut bukan salah seorang daripada kaum ini. Yang bukan anak beranak. Berbanding Nabi Allah Saleh, memang anak beranak dia. Kaum Samud. Nabi Hud, kaum Ad. Nabi Allah Ibrahim, artinya ada kena mengena. Adapun Nabi Lut tak ada kena mengena. Dia datang ke negara Sadum. Melihat kemungkaran tadi, maka dia mula menegurnya. Allah Ta'ala mewahyukan kepadanya, memerintahkan kepadanya untuk pergi kepada kaum ini menyampaikan dakwah. Maka idh qala lahum akhuhum Lutun ala tattaqun, ketika mana saudara mereka kerana mengambil nisbah Nabi Allah Lut AS duduk negeri mereka, maka disebut sebagai warga negara mereka. Maka istilah akhuhum di sini, saudara mereka yakni satu warga dengan mereka. Satu negara. Ala tattaqun, tidakkah kamu takut pada Allah dan kejahatan yang kamu buat? Yang pertama, menyembah berhala. Dan melakukan amalan yang tak pernah dilakukan oleh mana-mana makhluk lain. Dan mencuri dan merompak. Menipu dan menyamu. Dan suka bergaduh. Dia dipanggil majalisul mubaradah ataupun majlisul mubaradah. Mereka kalau duduk dalam satu majlis, mereka akan bergaduh. Macam cowboy. Ada je benda hal untuk mereka bergaduh. Duduk lepak, gaduh bertumbur. Duduk lepak, gaduh bertumbur. Itu perangai mereka. Baran. Cepat panas baran. Yang menjadikan mereka sentiasa berbalah. Inni lakum rasulun amin. Sesungguhnya aku ini adalah rasul bagi kamu. Yang amanah menyampaikan perintah Allah. Fattakullah, kerana itu hendaklah kamu takut Allah dengan menyembah Allah dan menjauhi larangan Allah dan mengharapkan Allah SWT. Wa ati'un, dan ikut aku. Ikut ajaranku, ikut ilmu yang aku nak sampaikan kepadamu, didikkanku. Wa ma as'alukum alaihi min ajr. In ajriya illa ala rabbil alamin. Aku melakukan ini bukan untuk mendapat upah. Kerana upahku, balasanku telah disediakan oleh Tuhan sekalian alam. Tuhan manusia dan jin dan haiwan. Tuhan alam semuanya. Kita lihat dialog para Nabi sama. Kerana itu asas dakwah yang sama. Bermula daripada yang kita ceritakan kisah pertama, iaitu Nabi Allah Musa AS, sehingga Nabi Allah Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Hud dan Nabi Allah Saleh, serta kisah ke-6 pada malam ini, Nabi Allah Lut alaihimussalatu wassalam. Mereka membawa dialog kenabian yang sama untuk menunjukkan bahawa dalam usul dakwah mereka sama. Asas akidah sama. Apa yang mereka ajar? Takut Allah. Apa yang mereka ajar? Menjadikan Rasul sebagai ikon. Menjadikan Rasul sebagai panduan. Dan apa yang mereka beritahu? Yang aku lakukan ini bukan kerana habuan dunia, tapi kurnia Allah. Mengharapkan keredaannya. Kemudian Nabi Allah Lut AS menyebut jenayah mereka paling besar. Ada pun syirik maklum. Tapi mereka bawa satu benda yang amat pelik. Kata Nabi Allah Lut, atatuna dzukran minal alamin. Kenapa kamu mendatangi, menyetubuhi lelaki-lelaki jantan sesama kamu? Melakukan perbuatan mungkar tersebut, melakukan homoseks. Wa tadharun, dan kamu tinggalkan ma khalaqa rabbukum, ma khalaqa lakum rabbukum, apa yang Allah ciptakan secara fitrah untuk kamu, min azwajikum, daripada isteri-isteri kamu.
yakni wanita-wanita yang ada. Bal antum qaumun adun, bukan kamu adalah kaum yang amat melampau sekali. Tentang pejuang-pejuang homoseks. Mereka kata dalam Quran tak ada pun tunjuk Allah marah pada golongan homoseks. Dan mereka mendakwa dalam ulasan mereka yang kedua, mereka kata yang dilarang tadi bila homoseks tadi dibuat secara paksa. Kerana mereka merujuk, salah satu perbuatan kaum Nabi Lut ialah datang orang luar, mereka akan merogol orang luar ni. Jantan, rogol jantan. Tapi mereka lupa bahawa selain daripada kejahatan buat secara paksa, mereka juga sukarela. Dan benda yang sukarela ini yang disebut oleh Nabi Allah Lut AS, atatuna dzukran. Kamu mendatangi, istilah ta'tun artinya kamu saling redha meredai bersama-sama. Bermain sama jenis, satu jantan, sama-sama berzina. Dan kamu tinggalkan fitrah yang Allah ciptakan isteri-isteri kamu. Baik disebut lelaki kerana lelaki yang memulakan jenayah ini. Lelaki yang memulakan jenayah buruk ini. Dan bila Nabi Allah kata kamu ini kaum yang melampau. Istilah melampau tadi menunjukkan kaum ini kaum dilaknat oleh Allah. Sebab para Nabi takkan sebut melampau, melainkan benda tadi sudah menyalahi bukan sekadar hukum agama, tapi fitrah kemanusiaan. Maka itu melampau. Kalau disebut sebagai zalim, bila mana melampaui hukum agama. Bila disebut keadaan adu melampau, menyalahi fitrah. Yang tidak dilakukan oleh mana-mana makhluk, hatta haiwan sekalipun. Kerana Allah jadikan manusia lelaki dan perempuan untuk membiak, jantan dan betina untuk berkembang biak. Maka tidak akan terhasil fitrah ini, pembiakan dengan jantan sama jantan. Kemudian kata Nabi Allah, Lut AS, bal antum qaumun adun, kamu benar-benar melampau. Maka jawab kaumnya, qalu, kata mereka, la illam tantahi ya Lut, kalau kamu tak berhenti menghalang kami buat benda ni, berdakwah pada kami, tak berhenti berceramah, la takunanna minal mukhrajin, kami akan halau kamu keluar. Kami akan halau kamu keluar. Sebab kamu pun orang luar, kami boleh halau. Kerana mereka ini satu bandar sepakat. Dan bayangkan hari ini dengan golongan homoseks dan lesbian, taklah ramai, bukan satu bandar pun mereka dah nampak kuat. Sehingga mereka mendesak banyak negara membenarkan aktiviti ini diiktiraf oleh undang-undang. Sebagaimana diiktiraf oleh banyak negara. Melainkan negara-negara Islam. Kekal larangan pada negara Islam. Dan sebahagian negara-negara kafir yang masih punya akal dan fikir. Tapi kebanyakan negara lain mula membenarkan. Bahkan mereka menceroboh kemuliaan Islam bila ada satu tempat. Mereka buat satu masjid gay. Yang imamnya seorang gay. Ini kita cerita yang terbaru. Yang hari ini dengan sibuk mempromosikan gay dalam Islam, kononnya tiada penentangan dan tiada larangan dalam Islam. Ini imam gay. Dia ni imam satu masjid gay. Untuk merancakkan komuniti gay dan lesbian dalam masyarakat. Mereka buat. Menyerang Islam daripada dalam. Kelompok ini. Yang saya sebut tadi antara hujah mereka, tak ada pun Allah marah. Dalam Quran tak ada pun. Sedangkan ayat itu jelas nyata, cukup azab Allah yang menimpa mereka itu tanda kemurkaan. Dan mereka kata lagi, baiklah, kalau betul kami dimarahi, dilaknat, bukan kamu yang hukum kami, biar Allah hukum kami. Sebagaimana kaum Nabi Lut, Allah hukum dia. Maka kamu semua hari ini tak layak hukum kami. Biarlah kami bebas dengan perangai kami. Yang hukum kami biar Allah. Kata ini cara mereka dalam menyatakan biar hukum tadi ialah Allah hukum kami. Lagi mana Allah tak hukum kami, kami ni betul. Kami tak salah. Sebagaimana juga geng-geng pondang cakap. Tak ada pun Allah turun bala kami pergi Mekah tawaf okey je. Dan kami pun tak kena Covid, kata mereka. Seolah-olah dengan tidak datang azab tadi, tanda Allah Ta'ala tak murka. Ini sama persis bagaimana kata Abu Jahal dan Abu Lahab. Kalau kami benar-benar jahat dalam penentangan dakwah pada Nabi Muhammad, kenapa kami kan duduk Mekah? Kenapa tak turun pembala pada kami? Sedangkan azab Allah itu ada tempoh. Allah kerana Allah itu Maha Adil. Maha Pemurah, Maha Penyayang.
Disebut dalam hadis, innallaha la yumli 'alal zalim wa idza akhadhahu lam yuflitu. Allah memberi tempoh pada setiap yang zalim, tapi bila sampai masanya Allah tak akan lepaskan. Maka kembali pada kisah ini, qala inni li'amalikum minal qalin, kata Nabi Lut, sesungguhnya aku benci sangat perbuatan kamu. Perkataan qalin, ana qalin, saya marah sangat. Bila Allah takbirkan ayat, qala inni, sesungguhnya aku, li'amalikum minal qalin, aku amat marah sangat perbuatan kamu ini. Menunjukkan mana-mana kemungkaran, kita mesti zahirkan kemarahan kita. Tak boleh senyap seperti redha. Dan itulah yang menimpa pada isteri Nabi Lut, kerana dia diam. Dia diam lama sangat, last kali redha. Kita tuan-tuan bila benda tu mungkar, kena tunjuk marah. Kena tunjuk bangkangan. Supaya apa? Kemarahan mulut kita, kemarahan yang kita zahirkan ini, meresap masuk dalam hati kita untuk kekal benda tu kita marah dan benci. Tapi, kalau kita tak tunjuk marah, lama-lama kita suka. Ini yang berlaku kepada ulama Bani Israel. Kanu la yatanahawna am munkarin fa'aluh, labi'sa ma kanu yaf'alun. Mereka dahlah tidak mencegah kemungkaran, last sekali, akhir sekali mereka melakukannya. Dan sebab turun ayat ini, bila mana ulama-ulama Bani Israel melihat Bani Israel melakukan kemungkaran, mereka menegurnya. Tapi bila tidak diendahkan teguran, akhirnya mereka diam. Mereka tak tegur lagi. Even mereka tak marah lagi. Hatta sehingga mereka duduk bersama, akhirnya mereka buat sama. Sama-sama buat. Masing-masing cari untung masing-masing. Yang ulamanya mencari untung dengan perniagaan agamanya. Yang jahatnya malah mencari keuntungan dengan melanggar perintah agama. Yang kalangan ulama-ulama Yahudi ini, mereka mula meminda Taurat. Menjual Taurat. Melakukan itu dan ini. Akhirnya masing-masing mencari dunia dengan apa yang mereka ada. Maka sebab itu bila kita sebut bagaimana Nabi Allah Lut AS dia kata, wa inni li'amalikum minal qalin. Aku marah apa yang kamu buat. Maknanya kita kena tunjuk marah. Kalau hari ni marah kita tulis dalam Facebook lah. Mana-mana konsert-konsert yang merosakkan agama, mana-mana kemungkaran yang jelas nyata, mana-mana maksiat yang cuba dibanggakan, mana-mana kejahatan yang cuba dijadikan sebagai satu agenda negara dan sebagainya, maka kita kena tunjuk marah. Itu tanda kita ada iman, itu cara mencegah kemungkaran. Dan itu tanda bara'ah, pelepasan kita di hadapan Allah. Oh, kita tak terlibat dengan perbuatan ini. Dan supaya bila kita marah tadi, bila turun azab Allah, kita tak kena. Tapi kalau kita tak marah, turun azab Allah, kena belaka. Ini nanti kita cerita bagaimana isterinya. Isteri Nabi Lut AS. Yang tidak memberi manfaat kepadanya, walau dia isteri seorang Nabi. Walau sebantal dan seselimut, serumah, semeja makan. Tetapi bila dia tidak beramal dengan ilmunya dan tidak mengikutinya, maka akhirnya tiada memberi manfaat walaupun dia duduk dalam penjagaan seorang Nabi. Sementara orang macam kita. Sebab kita tahu nilai hidayah itu besar. Bukan jaminan, hatta isteri Nabi pun bukan ada jaminan. Bila mana mereka mengambil, merasa dengan zoom selesa. Contoh orang yang bangga dengan keturunan, orang yang bangga kerana ayah dia ni tok guru itu dan ini, lalu mengambil keselesaan tadi, ingat dia takkan selamat. Tak kira siapa pun. Sebab kita ni, kita tak ambil selesa dengan siapa kita. Hatta kalau kita beramal soleh pun kita tak akan selesa dengan amal soleh kita, kerana kita memang Allah Ta'ala tolak. Apatah lagi setakat keturunan, setakat itu, setakat ini, maka tak perlu kita nak jadikan ia sebagai sebab kemuliaan kita. Atau kerana ayah kita tuan guru dan kita keturunan wali itu, wali ini bukan satu tiket keamanan. Ini isteri Nabi Lut. Apakah ada yang lebih hampir pada itu? Sebuah isteri yang melahirkan anak-anaknya, yang duduk dalam rumah Nabi, bayangkan, dia duduk dalam rumah Nabi yang diturunkan wahyu, betapa rumah ni penuh keberkatan. Tapi hatta rumah yang penuh keberkatan ini juga bukan satu jaminan mutlak. Supaya kita tahu nilai iman, nilai hidayah. Kita tahu nilai pilihan Allah Ta'ala kepada kita. Kemudian kata Allah,
Rabbi najini wa ahli mimma ya'malun. Ya Allah, peliharalah aku dan kaum keluargaku dengan apa yang mereka lakukan. Tuan-tuan, doa ini penting untuk menjadikan kemungkaran luar tak masuk dalam keluarga kita. Amalkan doa ini. Rabbi najini wa ahli mimma ya'malun. Ya Allah, peliharalah aku dan keluargaku daripada perbuatan jahat orang jahat. Kita hari ini tengok di luar masyarakat, oh Masya Allah, dia menjadi hamba pada hiburan, menjadi hamba kepada wang, duit, menjadi hamba kepada benda-benda yang mungkar. Maka kita kata Rabbi najini wa ahli mimma ya'malun. Ya Allah, selamatkan aku, keluarga aku daripada pengaruh-pengaruh luar yang mereka lakukan. Kerana kita, kalau kita orang ada iman, apa yang berlaku kat luar kita pun bimbang, masuk dalam rumah kita. Sama ada namanya jenayah, namanya kemungkaran, namanya maksiat. Jangan sampai dia berjangkit pada anak-anak kita, keluarga kita. Kita menjaganya dengan didikan dan kita menjaganya dengan doa. Dan ini doa Nabi Lut ajar pada kita. Rabbi najini wa ahli mimma ya'malun. Ya Allah, peliharakan aku, selamatkan aku dan keluargaku daripada apa yang mereka lakukan. Dan juga kita dah sebut, di antara adab berdoa, mulakan dengan diri kita, baru minta orang lain. Kita nak doa, sunat mulakan doa tadi untuk kita. Kenapa kalau kita tak mulakan untuk kita, macam kita sombong sangat, macam kita okey dah. Memulakan doa dengan diri kita menunjukkan tawaduk, rendah diri. Dan menunjukkan bahawa kita juga perlukan perlindungan Allah. Sebab itu semua doa kita mulakan dengan diri kita. Rabbi firli wali walidayya. Ya Allah, ampunkan dosaku dan dosa dua ibu bapaku. Kita tak mulakan ampunkan dosa dua ibu bapa kita walaupun mereka ini dalam tahap yang paling mulia, tapi kita mulakan dengan diri kita. Apapun kita nak doa, kalau kata Ustaz doa sikit, Ji doa sikit, Abah doa sikit, misal kata mak doa sikit, maka mulakan dengan kita. Mulakan dengan kita dan diikuti dengan doa untuk dia. Dan diikuti doa kepada sekalian orang Islam. Itu disebut adab berdoa dan turutan dalam doa. Fanajjainahu wa ahlahu ajma'in. Maka kami selamatkan Nabi Allah Lut dan keluarganya seluruhnya. Illa ajuzan fil ghabirin. Melainkan kata ajuz dan terjemah literally maknanya perempuan tua. Atau ia juga maksud lelaki tua. Kita kalau perempuan tu tua, lelaki tua kita panggil imra'atun ajuz, lelaki tua rajulun ajuz. Dia sama je perkataan tadi, ajuz, tua. Kalau kita jumpa lelaki tu rajulan ajuzan, aku jumpa tadi lelaki tua. Atau lelaki tu imra'atun ajuzan, aku jumpa perempuan tua. Ajuz maknanya tua. Tapi di sini makna ajuz di sini bukan maksud tua. Bukan dimaksudkan dengan tua. Tetapi ajuz di sini menunjukkan tentang lemahnya dia. Pertama, ia khusus artinya isteri Nabi Lut. Yang kedua, ia maksud lemahnya dia untuk mentaati Allah. Walhal dia ialah isteri Nabi. Kata kita, kalau ada apa yang disebut sebagai khawafiz atau pendorong-pendorong untuk taat, dah ada keliling kita, tapi masih tak boleh taat, maka ini ajuz. Lemah. Surau dekat rumah. Masjid kat rumah. Orang mengajar pun kat rumah. Dan kita pun sihat tubuh badan. Kita pun ada kenderaan. Dan kita pun ada kawan yang sama-sama belajar kat sini. Tapi masih belum mampu untuk kita menempatkan diri kita bersama kelompok ini. Kita ni ajuz. Lemah sungguh. Sedangkan dia punyai segala yang saya katakan pendorong-pendorong untuk melakukannya. Kita ada belakang. Kita misalnya duit banyak, tubuh gagah, pengaruh ada, orang pun terkenal. Tapi lemah nak tolong orang, maka ini ajuz. Jadi kita, kalau sebab-sebab taat tu banyak, untuk kita taat dan tak lagi beri alasan. Tak patut kita beri alasan. Kalau kita masih tetap beri alasan, kita disebut sebagai ajuz. Lemah, lembek. Ini kita kata ada orang cetong ni. Maksudnya orang ni bukan dia tak boleh buat, dia boleh buat tapi malasnya lain macam. Macam kalau kita sebut anak kita lah. Kita dah sekolahkan dia, dah tuitionkan dia, dah beli buku dia, dah beli laptop, beli telefon, beli semua alat-alat ni. Pensel kita beli, bukan beli satu pensel ni, sekotak pensel, ambil. Kita beli meja studinya lagi, lampu studinya lagi, hantar sekolah, ambil sekolah.
Malas juga. Ajuz. Lemah. Lemah dah bagi semua. Malas juga. Lemah. Maka di sini istilah ajuz. Walaupun makna khusus di sini ialah illa ajuzan fil ghabirin, melainkan isteri Nabi Lut. Apa jenayah isteri Nabi Lut? Pertama kita kena tahu. Ini asas yang disepakati oleh ahli sunnah jemaah. Semua isteri pada Nabi tidak pernah melakukan persundalan. Tidak pernah melakukan zina, tidak pernah melakukan khianat dari sudut hubungan rumah tangga. Tak ada mereka yang kita sebut main kahwin tiga, tak ada. Semua isteri pada Nabi Allah pelihara dari sudut kemaluan mereka dan maruah. Dari sudut tu Allah pelihara. Tak ada seorang pun yang terlibat dengan zina, tidak ada. Mana-mana isteri pada Nabi. Bahkan isteri-isteri pada Nabi juga lahir dengan cara yang mulia. Tak ada pun lahir dengan sebab zina atau sebagainya. Ini kedudukan isteri pada Nabi. Dari sudut Allah pelihara. Tetapi antara kejahatan isteri Nabi Lut, kenapa? Kerana pertama kita sebut tadi, dia tak tunjuk kemarahannya pada kemungkaran. Dan dia bersetuju, walau dia tak buat, dia bukan lesbian. Tapi dia bersetuju dengan kaum. Redha dengan perbuatan kaum. Dia macam hari ni lah tuan-tuan, bila ada kelompok-kelompok muka, ada orang jenis ambil jalan tengah lah, tak, kita okey je dengan dia. Tak marah macam Allah suruh dia marah. Yang tadi saya katakan Nabi Allah Lut tunjukkan satu sikap, wa inni li'amalikum minal qalin. Aku marah dengan perbuatan kamu. Isteri Nabi Lut tak tunjuk. Yang saya katakan kita ni, kalau tak tunjuk kemarahan pada kemungkaran, kelak kemungkaran tadi menjala masuk dalam hati kita sehingga kita jadi suka. Jangan buat lebih kurang kemungkaran ni. Dia boleh masuk dalam hati. Sebab itu biar tunjuk benci. Tunjuk marah. Jangan kita tumpang sekaki. Cuma bezanya kita buat dalam keadaan orang tak nampak. Lama-lama kita akan bangga buat benda tu. Kata Allah, "Thumma dammarnal akharin." Kemudian kami musnahkan selain daripada itu. Seluruh keluarga. Seluruh penduduk kota Sadum, kota Amura dan lain-lain kota. Bagaimana cara Allah musnahkan mereka? Wa amtarna alaihim matara. Kami hujani mereka dengan hujan. yakni hujan batu. Fasa'a matarul munzarin. Amat buruk hujan tersebut pada kaum yang telah diberikan peringatan. Inna fi dzalika laayah. Ini adalah satu pengajaran atas apa yang berlaku kepada mereka. Wa ma kana aktsaruhum mu'minin, tapi tak ramai yang mempelajari, yang mengambil pengajaran daripada peristiwa ini. Wa inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu, lahuwal aziz, maha perkasa. Ar-Rahim, maha penyayang. Baik, kalau kita lihat dalam ayat-ayat yang lain, bagaimana kemusnahan kaum Nabi Lut. Dalam ayat ini dicerita secara ringkas kemusnahan mereka. Kerana bila disebut mereka dimusnahkan, pasti kita masih bertanya-tanya bagaimana kemusnahan mereka. Allah cerita pada ayat-ayat yang lain. Yang kalau kita boleh simpulkan, bila kemusnahan ini berlaku, bila mana mereka datang malaikat mengunjungi Nabi Allah Ibrahim dan diikuti mengunjungi Nabi Allah Lut. Malaikat-malaikat ini bila datang jumpa Ibrahim AS untuk bawa dua berita. Berita pertama, kelahiran Sarah, itu anaknya Ishak. Dan berita yang kedua ialah kemusnahan kaum Sadum. Yang di situ tempat anak saudaranya Nabi Lut. Lalu malaikat-malaikat ini sesudah memberi khabar gembira pada Ibrahim AS, mereka menuju ke kota Sadum daripada Filistin. Pergi ke kota Sadum di Jordan. Dan sampai di sana, maka anak-anak Nabi Nuh, anak-anak Nabi Lut yang bertemu dengannya, dan kerana bimbang keselamatan lelaki yang cantik ini, kerana malaikat ini tak datang melainkan rupa yang cantik. Lalu dibawa tetamu ini tanpa mengetahui ia malaikat ke rumah ayahnya Nabi Lut AS. Dan mengunci, menyimpang rahsia. Maka tiga lelaki dan malaikat ini mengunjungi Nabi Lut dan duduk. Maka Nabi Lut AS menyediakan makanan. Dan kaum ini tidak makan. Dalam masa yang sama, isteri Nabi Lut mula keluar ikut pintu belakang, beritahu pada kaum. Kerana kaum Nabi Lut kata, kita dah bosan, dah buat benda sama je. Tak ada ke benda baru? Sebab antara penyakit orang bermaksiat, mula-mula teruja buat maksiat, mencuri, merompak, menyamu, laga ayam, laga itik, laga semua benda homoseksual itu. Lama-lama dia jemur.
Dia jemur, dia nak cari bentuk maksiat baru. Dia nak cari mangsa baru. Sebab rasa macam sama macam tular belaka. Akhirnya isteri Nabi Lut beritahu ni ada barang baru. Benda baru. Maka mereka teruja. Mereka datang ramai-ramai mengepung rumah Nabi Lut AS. Dan ketika mana Nabi Lut AS mengetahui rumahnya dikepung, maka Nabi Lut menjadi bimbang, takut tetamunya diapa-apakan. Dan Nabi Lut menyuruh tetamunya supaya melarikan diri. Dan Nabi Lut berkata, kalau aku ada keluarga yang kuat, nescaya aku akan pertahankan kamu. Tapi aku tak ada keluarga yang kuat. Aku cuma bersendirian. Kan ternyata di kota Sadum cuma Nabi Lut, seorang lelaki yang beriman. Dan dia bersendirian. Dan dia tak mampu menolong dan membantunya. Maka malaikat ini menenangkan Nabi Lut dengan berkata, Inni rusul rabbik. Kami ini ialah malaikat-malaikat yang diutuskan kepada. Lan yasilu ilaina. Mereka tidak sekali-kali mampu memegang kami. Mampu sampai pada kami, tak mampu. Yang kat luar ni dah goyang pintu, dah nak roboh. Dah cuba iktiham, cuba untuk kita katakan terjah. Maka Nabi Lut pun keluar. Nabi Lut kata, wahai kaumku, apa yang kamu nak? Ini anak-anak perempuanku, kenapa kamu tak kahwin dengan anak-anak perempuan aku? Tinggalkan perbuatan keji. Lalu mereka berkata, wahai Lutmu ni macam tak faham-faham apa yang kami nak. Apa yang kami inginkan. Kami tak inginkan perempuan, kami inginkan lelaki. Akhirnya ketika mana mereka cuba menceroboh masuk, Allah butakan mata-mata mereka. Mata mereka semuanya buta. Mereka meraba sesama mereka, melanggar sesama mereka, memukul sesama mereka. Kerana dalam keadaan buta mereka ketakutan. Suatu yang mereka tak pernah fikirkan. Untuk menunjukkan akibat perbuatan homoseks dan lesbian boleh menyebabkan buta. Maka Nabi Allah Lut pula diperintahkan oleh malaikat supaya meninggalkan rumah ini, meninggalkan negeri ini, tinggalkan sebelum subuh. Sebelum subuh tinggalkan. Lalu kata malaikat, alaisa subuh biqarib? Bukankah hari sudah hampir subuh? Ceritanya berlangsung tengah malam. Akhirnya Nabi Lut keluar bersama dengan anak-anaknya dan isterinya. Dan Allah memerintahkan jangan seorang pun paling tengok. Tapi isterinya mengingkarinya berpaling tengok. Dia kerana rasa kasih belah pada ahli maksiat. Dan ini juga satu pengajaran. Jangan berbelah kasihan dengan ahli maksiat. Dan kita juga terkena hukumannya. Kisahnya kerana isteri Nabi Lut, dia macam siang kepada kaum dia. Yang buat maksiat ini. Yang akhirnya dia dimusnahkan. Bersama dengan mereka. Maka Nabi Lut meninggalkannya. Apa yang berlaku? Dimulakan dengan gempa bumi yang kuat. Gempa bumi yang kuat. Kemudian tiba-tiba bumi terangkat. Terangkat tinggi. Sehingga suara ayam, suara anjing-anjing didengar di langit. Buat kali pertama dalam sejarah penciptaan bumi. Belum pernah suara-suara binatang ini yang berkokok, yang menyalak sampai ke langit. Yang didengar oleh malaikat langit. Melainkan pada zaman, pada peristiwa itu. Diangkat setinggi-tingginya. Lalu diterbalikkan, lalu dibalik sekuat-kuatnya. Maka diikuti dengan hujan batu daripada api neraka. Setengah para ahli tafsir menyatakan bahawa setiap batu itu tertulis nama. Tulis nama dan nama siapa ni. Untuk dihujani. Akhir bayangkan dengan gempa bumi yang kuat. Bumi diangkat sampai ke atas langit. Kemudian diterbalikkan. Kemudian dihempaskan. Diikuti dengan hujan batu daripada api neraka bertalu-talu. Bayangkan kehancuran mereka. Sehingga laut mati menjadi suatu tanda kemusnahan mereka secara besar-besaran. Ramai ahli sejarah cuba mengkaji kembali tempat tersebut. Ahli ekologi. Untuk membuktikan batu-batu yang bukan berada di bumi berada di situ. Dan untuk membuktikan bahawa tanah di situ ialah tanah yang telah diterbalikkan. Yang bawah naik atas. Mereka terus mengkaji. Allah sebut benda ni supaya kita dengar ambil pengajaran, bukan nak pergi sana buat kajian. Dengar ambil pengajaran. Apa pengajaran? Kalau kamu melanggar perintah Allah, tidak mempedulikan apa yang dibawa oleh para nabi, oleh Nabi SAW, maka kemusnahan dan kemusnahan yang sama. Itu sinopsis yang kita akan baca lagi kisah Nabi Lut. Bagaimana kebinasaan mereka bukan setakat butanya, bukan setakat diangkat
tempat mereka, kota-kota mereka dihujangi dengan batu sehingga mereka tidak lagi ada kesan-kesan kemusnahan, hancur lebur. Bukan ada sifat-sifat perangai kaum Nabi Lut yang aneh yang akan kita bicarakan bila mana kita kembali menafsirkan ayat-ayat berkenaan dengan Nabi Allah Lut dan kaumnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.